Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina. Ya Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masuk pada juzuk yang ke-9 daripada Al-Quran, daripada perkongsian kita satu hari satu juz. Ya, InsyaAllah pada juzuk yang ke-9 ini kita masih memperkatakan babak yang terakhir daripada surah Al-A'raf. Seperti mana kita mendengar pada sesi juzuk yang ke-8, surah Al-A'raf ini matlamatnya adalah agar umat Islam, agar kita mempunyai pendirian yang tegas. Apakah sebenarnya yang kita inginkan di dalam hidup ini? Apakah pilihan yang sebenarnya kita dah buat keputusan? Adakah nak duduk di antara syurga atau neraka, ataupun nak memilih syurga atau nak memilih neraka? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sesungguhnya kita lah yang membuat pilihan. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada manusia kemampuan untuk membuat pilihan. Jadi kita dihitung ataupun akan dibalas mengikut apa keputusan yang kita pilih. Okay. Baik, kita akan melihat di sini bahawa nombor 1 sini dia kata surah Al-A'raf ini adalah surah Makkiyah yang terpanjang di dalam Al-Quran dan pertama sekali disusun mengikut tertib susunan Al-Quran. Maksudnya surah yang terpanjang, di antaranya surah Al-Fatihah, yang sebelum ni kita dah baca surah Al-An'am kedua yang terpanjang, tapi yang pertama yang terpanjang surah Makkiyah adalah surah Al-A'raf. Okey, jadi kita lihat dekat sini, nombor 2, dia mengatakan bahawa dalam surah Al-A'raf ini penuh dengan cerita mengenai ujian yang diterima oleh para nabi kerana ingin memberi semangat dan kekuatan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sepanjang berdakwah. Jadi kita lihat bahawa Al-Quran ini turun kepada Rasulullah, diturunkan kepada para sahabat untuk menjadikan sumber motivasi, memberi semangat kepada kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ujian, dalam kesusahan dia untuk menyampaikan dakwah. Maka begitulah juga sebenarnya kita harus menjadikan Al-Quran ini sebagai suatu tempat rujukan kita. Contohnya kalau orang tanya, kalau awak tengah stres, apa awak selalu buat? Kalau awak ada free time, apa selalu awak buat? Kalau awak ditimpa masalah, kat siapa yang kita rujuk? Kalau Rasulullah, jawapannya adalah menunggu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, yang beribadah kepada Allah. Maka itulah yang sepatutnya kita mencontohinya. Kalau ada apa-apa masalah, kembali kepada Al-Quran. Okay. Jadi kita dan terdapat juga di dalam surah Al-A'raf ini surah di mana syaitan, kesungguhan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kesungguhan syaitan itu untuk nak menyesatkan umat manusia. Pada awalnya lagi, seperti mana dia telah bersungguh untuk menyesatkan ataupun untuk menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa, hinggalah Allah Subhanahu Wa Taala menyedarkan mereka bahawa iblis ini adalah musuh yang nyata, aduwwum mubin kepada kita. Sebab tu anda akan perhatikan di antara amalan haji adalah melontar jamrah. Di mana melontar jamrah ini adalah menunjukkan suatu amalan kita untuk nak mengatakan pada diri kita bahawa kita
tidak mahu mengikut syaitan. Jadi itu satu amalan lontar jamrah tu sebagai suatu simboliknya. Okey. Yang keempat ni dikatakan dalam juzuk ini juga, surah Al-A'raf ini bermula dengan kisah kaum Nabi Syuaib alaihi salam yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan Nabi Syuaib ni kaumnya tu tidak berlaku adil di dalam membuat perniagaan. Mereka suka apabila menimbang untuk orang lain, dia suka kurangkan. Tapi kalau dia menjadi pembeli, dia kalau boleh dia nak suruh timbangan tu diberatkan. Banyakkan sikitlah kilonya, janganlah cukup-cukup macam gitu. Jadi subhanallah, setiap para anbiya ni diuji oleh Allah ada dengan masalah-masalah kaum mereka masing-masing. Jadi kita boleh ambil pengajaran daripada itu. Okay. Jadi di antara ayat pilihan di dalam surah Al-A'raf ini, anda akan perasan di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan kepada kita betapa roh yang sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan roh manusia ini, sebenarnya roh ini telah membuat pengakuan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhannya dan penguasa dan tiada Tuhan selain Allah. Jadi ini menunjukkan apa? Sebenarnya kita punya kerohanian ini sudah tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agama ini adalah agama yang fitrah, yang mampu diterima oleh semua manusia. Namun yang apakah yang membuatkan kita ni terlalai, terpesong daripada jalan Allah itu adalah pertamanya adalah gangguan syaitan dan juga kemahuan manusia itu sendiri. Okey. Baik, seterusnya dalam juzuk yang ke-9 ini kita akan mendapati surah yang baru, iaitu surah yang ke-8 di dalam Al-Quran, surah Al-Anfal. Okey. Yang terpenting kalau kita dengar suatu nama surah adalah kita mesti kalau boleh nak mengetahui apa maknanya. Jadi Al-Anfal itu maksudnya harta rampasan perang. Okey. Daripada kita dah tahu makna harta rampasan perang, okey, kita nak tahulah apakah sebenarnya mengapa surah ini dinamakan dengan surah Al-Anfal, iaitu nak menceritakan tentang kerana apabila Rasulullah SAW dah berhijrah ke Madinah, pada tahun yang kedua berlaku perang Badar, kemudian selanjutnya berlaku perang Uhud. Jadi mungkin dalam mindset kita ni, kenapa ada perang-perang di dalam Islam? Jadi jangan kita nak samakan dengan apa yang berlaku di persekitaran kita, ISIS dan sebagainya. Islam sebenarnya, perang ini dalam Islam bukan bermatlamat untuk nak mendapatkan kuasa dan bukan juga bermatlamat untuk nak mengumpul harta rampasan perang sebanyaknya. Bukan gila kekayaan. Sebenarnya matlamat perang di dalam Islam untuk nak menegakkan kebenaran, untuk nak menegakkan kalimah Allah di atas muka bumi ini. Jika Islam menakluki sesebuah negara, bukan untuk menjadikan mereka itu hamba, sebaliknya untuk nak memberikan keadilan kepada penduduknya yang mungkin dulu dizalimi, yang mungkin dulu ditindas. Maka datangnya Islam memberi keadilan, memberi kemerdekaan, memberi kebebasan kepada penduduknya. Jadi inilah dia, di mana surah Al-Anfal ini banyak menceritakan tentang peperangan pertama di dalam Islam, iaitu peperangan dalam peristiwa Badar. Peristiwa Badar ni, para pendengar sekalian, berlaku di bulan Ramadan. Di mana kita lihat dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya nak memberikan kita suatu pengajaran bahawa surah ini memberi motivasi untuk para pejuang Islam sepanjang zaman bahawa penyebab kemenangan sesuatu dalam sesuatu pertempuran itu bukan kerana faktor dia punya quantity. Sebaliknya, kualiti yang ada dalam setiap diri para pejuang Islam itu. Khususnya kalau kita lihat peperangan Badar, para sahabat hanya 313 sahaja yang nak memerangi hampir 1,000 kaum kafir Quraisy. Di mana faktor yang terpenting dekat sini, sehingga turunnya malaikat membantu
membantu dalam perang Badar ini adalah kerana kerohanian mereka, keimanan mereka yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tawakal mereka, keikhlasan mereka berjuang untuk Allah dan Rasul, untuk menegakkan keadilan, untuk mengatakan agama Islam ni adalah agama yang terpelihara, yang tidak boleh diperkotak-katikkan oleh kafir Quraisy, nak menegakkan kebenaran. Maka inilah dia Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kita di dalam surah Al-Anfal ini tentang satu penegasan bahawa harta ini bukan matlamat peperangan di dalam Islam. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah kita akan memperdengarkan lagi intipati dalam surah Al-Anfal ini dalam juzuk yang ke-10 insya-Allah. Sekian saja daripada saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.